Okey, salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita tengok kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, kalau boleh rujuk dengan buku teks matematik tingkatan 5 muka surat 198. Okey. Jadi kita nak cerita tentang kebarangkalian bila suatu peristiwa itu bergabung. Okey, bila bergabung ini dia ada dua sahaja kemungkinan di mana peristiwa, contoh kita ambil peristiwa A. Peristiwa A bila dia bergabung dia akan menjadi atau B, maknanya peristiwa A atau peristiwa B, dan satu lagi peristiwa A dan B. Okey. So maksudnya di sini bila dia bergabung atau dan. Okey, itu menunjukkan gabungan dua peristiwa. Jadi kena tahu atau dan ini merujuk kepada apa. Jadi atau ini bila suatu peristiwa itu bergabung, atau ini dia akan pasti kamu semua kenal dengan simbol ini, iaitu kesatuan. Okey. Manakala dan persilangan. Okey. Jadi kesatuan dan persilangan kita kaitkan dengan simbol di bawah tajuk set. Okey. Jadi sebagai contoh, jadi kita tengok contoh ruang sampel nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Peristiwa A. Okey, peristiwa A ini adalah peristiwa di mana gandaan 2 dan peristiwa B adalah gandaan bagi 4. Okey, jadi bila kita cari kebarangkalian ataupun kita senarai dulu sampel. Okey, kita buat yang paling ringkas dahulu, menyenaraikan sampel. Menyenaraikan sampel bagi yang pertama peristiwa A atau B, dan yang kedua peristiwa A dan B. Okey, bila minta menyenaraikan sampel ni maksudnya kita kena cari kesudahan lah. Kesudahan tu maksud dia jawapan akhir. Jadi peristiwa A atau B, kita kena ingat peristiwa A ni adalah 2, 4, 6, 8, 10. Ini merujuk kepada A dan B merujuk kepada 4, 8. Maka bila kita tahu atau ini merujuk kepada kesatuan, maka bila kesatuan kita ambil semua unsur A dan semua unsur B. A 2, 4, 6, 8, 10, B 4 dan 8. Bila 4 ni, walaupun A ada 4, B ada 4, bukan bererti kita perlu tulis dua kali. Kita hanya perlu tulis sekali saja, 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey. Manakala peristiwa bagi A dan B, bila A dan B ni merujuk kepada A bersilang dengan B, okey, rujuk pada yang ini atau rujuk pada yang di atas pun boleh. Bila bersilang kita hanya ambil unsur yang sama saja. Jadi A ada 2, B tiada 2. A ada 4, B ada 4. A ada 6, B tiada 6. A ada 8, B ada 8. A ada 10, B tiada 10. Maka kita ambil yang sama, iaitu 4 dan 8. Okey, ini kita menyenaraikan unsur. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Masih lagi dengan menyenaraikan unsur, menyenaraikan kesudahan ataupun menyenaraikan unsur. Jadi kita tengok sampel diberi
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. X, okey, ini cikgu terlupa nak tulis, patutnya tulis di depan. X ni adalah peristiwa di mana peristiwa nombor ganjil, di mana nombornya adalah 11, 13, 15, 17 dan 19. Y adalah peristiwa nombor gandaan 5, iaitu 10, 15 dan 20. Z ini adalah peristiwa nombor genap, iaitu 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Okey, jadi yang pertama, peristiwa memilih nombor ganjil dan gandaan 5. Okey, ganjil, yang mana ganjil? Iaitu X, dan persilangan gandaan 5 Y. Okey, jadi kita cari unsur yang sama antara X dengan Y. X, okey, yang sama kalau kita perhatikan di sini. Okey, 11, 10, 13 bukan. Yang sama hanyalah 15, 17, 19 dan 20. Okey, X ada 17 dan 19, Y tiada. Y ada 20, X tiada 20. Okey, jadi unsur yang sama adalah 15 saja. Okey, peristiwa memilih nombor genap atau gandaan 5. Memilih nombor genap adalah Z, atau merujuk kepada kesatuan gandaan 5 Y. Okey, jadi bila atau senaraikan semua unsur, okey, iaitu unsur yang ada pada Y, unsur yang ada pada Z. Okey, jadi kalau kita perhatikan 10 ni ada 2 kali, tulisnya artinya 1 kali saja. Begitu juga dengan 20. Okey, jadi 10, 12, 14, 15, 16, 18 dan 20. Okey. Seterusnya, peristiwa memilih nombor ganjil atau nombor genap. Nombor ganjil X, atau merujuk kepada kesatuan nombor genap Z. Okey, jadi senaraikan unsur yang ada pada X dan unsur yang ada pada Y. Jadi 10, 11, 12, 13 ini sama seperti kita menulis sampel kembali. Jadi senaraikan saja 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok kebarangkalian di mana kalau tadi kita menyenaraikan unsur, kali ini kita tengok bagaimana nak mengira kebarangkalian peristiwa A atau B dan peristiwa A dan B. Okey, jadi sekarang ini kita nak mengira. Contohnya peristiwa A atau B. Jadi kebarangkalian A atau B, tulis dulu di sini. Okey, peristiwa A atau B, maka rumusnya bilangan unsur bagi A kesatuan B bahagi dengan N sampel. Okey, begitu juga dengan satu lagi, peristiwa kebarangkalian bagi peristiwa A dan B merujuk kepada bilangan unsur bagi A bersilang dengan B bahagi dengan semua sampel, bilangan sampel. Jadi kita boleh guna dengan contoh yang ada pada nombor 2 ini, 1, 2, 3 ni. Okey, jadi kita boleh guna yang atas ni. Okey, jadi kalau kita nak kira, okey, jadi contohnya kebarangkalian peristiwa memilih nombor ganjil dan gandaan 5. Okey, jadi kita kira tadi, kita sudah buat tadi, unsurnya ada 1. Jadi kebarangkalian dia P X, kita ambil dengan merujuk pada yang di atas ni. Kita nak kira kebarangkalian. Tadi kita menulis kesudahan ataupun menyenaraikan unsur. Sekarang ni kita nak mengira kebarangkalian. Jadi X bersilang dengan Y, maka bilangan unsur dia, bilangan unsurnya ada 1 sahaja, bahagi dengan bilangan sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Maka 1/11.
11. Okey. Jadi kalau yang kedua, okey, yang ini kebarangkalian peristiwa memilih nombor genap atau gandaan 5. Okey, jadi peristiwa apa ni? Z atau Y sama dengan bilangan unsur. Okey, nak tulis atau boleh, nak tulis unsur dia pun boleh. Jadi kalau macam tadi contoh 1, cikgu tulis X persilangan Y. Nak tulis dalam X dan Y pun boleh. Kalau yang ni Z atau Y, boleh tulis juga Z kesatuan Y. Okey. Jadi bilangan unsur Z kesatuan Y bagi dengan N sampel, bilangan sampel. Jadi bilangan unsur Z atau Y, tadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Bilangan sampel kita ada tadi adalah 11. Okey, jadi kita kira pula yang ketiga. Kebarangkalian peristiwa memilih nombor ganjil atau nombor genap. Jadi kebarangkalian X kesatuan Z, kita kira bilangan sampel dia ada berapa, X kesatuan Z bagi dengan N sampel. Okey, yang ini sama macam sampel, berarti 11/11 atau boleh tulis 1. Okey. Okey, untuk contoh yang seterusnya boleh rujuk pada yang ini. Soalan nombor 1, kotak 1 mengandungi 5 kepingkat dan kotak 2 mengandungi 3 kepingkat seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Kotak 1 2 3 4 5 6, kotak 2 PAN PAN. Kepingkat dipilih secara rawak daripada setiap kotak. Cari kebarangkalian bahawa 1 nombor genap dan 1 huruf Walker dikeluarkan. Okey, jadi 1 nombor genap dan 1 huruf Walker dikeluarkan. Okey, jadi penyelesaiannya kita boleh buat dengan apa ni, dengan menggunakan sebelum ni cikgu ada ajar dengan menggunakan gambar rajah pokok. Okey, jadi kalau kita buat gambar rajah pokok, contohnya 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ini untuk penerangan je. Nanti kita akan buat dengan yang lebih simple lagi. 2 ni ada P A N P A N P A N P A N P A N. Okey. Jadi ini akan dapat 2P, 2A, 2N, 3P, 3A, 3N, 4P, 4A, 4N, 5P, 5A, 5N. Sepatutnya ada koma ni, tapi cikgu tulis dengan ringkas saja. Okey, ini kalau dia menyenaraikan unsur perlu ada koma. Okey, dan ada kurungan. Okey. Kalau dia minta nyatakan kesudahan, tapi ini untuk penerangan. Di 6P, 6A, 6N. Okey. Jadi kalau kita perhatikan sini unsurnya ada. Okey. Kalau kita tengok nombor ada 1, 2, 3, 4, 5, huruf ada 3, 1, 2, 3. Jadi 5 darab 3 kita akan dapat 15 bagi bilangan sampel. Boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, jadi yang kita nak cari tadi adalah 1 nombor genap dan 1 huruf Walker. Nombor genap 246, huruf Walker A. Jadi 2A, 4A, 6A. Jadi ada 3. Okey, jadi untuk penyelesaian nombor 1A
iaitu nombor genap dan satu huruf vokal dikeluarkan. Jadi kita anggap apa ni, apa tadi nak cakap, okey, bilangan unsur dia ada 3, maka bilangan sampel ada 15. 3 per 15 kita akan dapat 1/5. Okey, untuk soalan yang nombor 2, kalau kita tengok, satu nombor perdana dan satu konsonan dikeluarkan. Okey, jadi nombor perdana kena tahu 2, 3, 5. Okey, 4 dan 6 bukan nombor perdana. Konsonan nombor huruf selain daripada A, E, I, O, U. Jadi okey, sekarang ni kita bulatkan. Ini untuk soalan yang kedua. Soalan 1B. Jadi nombor perdana konsonan, nombor perdana konsonan, nombor perdana konsonan, nombor perdana konsonan. Ini bukan nombor perdana. Okey, ini nombor perdana dan konsonan. Okey, jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6/15 sama juga. Permudahkan, iaitu kita akan dapat 2/5. Okey. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Harap jelas. Okay, bagi yang kurang jelas, cikgu dekatkan sikit lagi. Diberi set P sama dengan 4, 5, 6, 7 dan set Q 5, 6, 9. Satu nombor dipilih secara awak. Daripada setiap set itu, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua nombor itu sama. Satu nombor untuk yang soalan A, soalan B, satu nombor genap daripada set P dan satu nombor ganjil daripada set Q dikeluarkan. Okey, jadi kita tengok yang nombor 2A dahulu. Jadi nombor 2A, bagaimana kita nak kira bilangan sampel? Bilangan sampel tanpa menulis ataupun tanpa kita buat gambar rajah pokok tadi. Okey, kalau kita perhatikan set P dengan set Q. Set P ada 4 unsur, iaitu 4, 5, 6, 7. Manakala set Q dia ada 5, 6, 9. Set P ada 4 unsur, Q ada 3 unsur. Maka 4 darab 3 akan dapat 12. Sama juga macam tadi. Kalau kita perhatikan yang kita buat gambar rajah pokok tadi, sebenarnya tengok ni, 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 unsur. Huruf PAN ada 3, maka 5 darab 3 dapat 15. Okey, itu cara yang mudah untuk mengira bilangan unsur tanpa kita tulis, tanpa kita buat gambar rajah pokok. Okey, jadi sekarang ini kita selesaikan soalan ni. Jadi soalan dia kedua-dua nombor itu sama. Jadi nombor sama kita senaraikan nombor sama. Di nombor yang sama ada 5, 5, 5, 5. Lepas tu 6, 6. Ada 1, 2. Ada 2 unsur. Maka 2/12. Maka 2/12 adalah 1/6. Okey, kedua-dua nombor tu sama, 5, 5, 6, 6. Maka ada dua bilangan sampelnya ada 2. Maka bahagi dengan bilangan sampel pula. Bilangan peristiwa bagi kedua-dua nombor sama itu ada 2. Bilangan sampel ada 12. 2/12 sama dengan 1/6. Okey, kita nak selesaikan yang nombor 2B pula. Satu nombor genap dari set P, satu nombor ganjil daripada set Q dikeluarkan. Okey. Jadi kita tulis dulu kesudahan bagi peristiwa satu nombor genap P
P, 1 nombor ganjil Q. Okey, P nombor genap. P 4 ganjil Q5. Okey, lepas tu P genap ada lagi 4 set Q ganjil 9. Set P genap 6 ganjil bagi Q5. Set P genap 6 set Q ganjil 9. Okey, ini adalah kesudahannya. Jadi kesudahannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 unsur, maka 4/12 sama juga dengan 1/3. Jawapan mesti ditulis dalam bentuk termudah. Kalau kamu bagi jawapan 4/12, itu belum dikira jawapan akhir. Okey, tak salah, tapi tidak akan dapat markah. Sebab jawapan akhir adalah 1/3. Okey. Jadi setakat itu sahaja. Nanti kita akan sambung lagi. Sekian, terima kasih.